dalam tempoh 1 malam 2 malam tu 6 ke 7 mayat akan pagi akan dilalu di hadapan saya. Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat. Saya Rizal Adam, salah seorang daripada pesakit COVID-19, bekas pesakit COVID-19, dan penuh harapan lah supaya COVID-19 jauh daripada diri saya selepas ini. Okey, saya mendapat jangkitan COVID-19 ni tak tahu di mana, cuma saya beranggapan saya dijangkiti COVID-19 ni sewaktu saya berada di hospital untuk melihat keadaan adik saya yang ketiga itu kemalangan. Cerita bermula selepas 3 hari saya demam agak kuat. Saya pergi ke klinik kerajaan di Pulau Indah, saya tinggal di Pulau Indah. Diambil darah dan lakukan pemeriksaan oleh doktor. Kemudian saya dimaklumkan saya demam, batuk, dan diberilah ubat demam ke batuk, balik ke rumah. Selepas 3 hari demam saya masih lagi belum pulih, malahan bertambah membimbangkan saya. Jadi saya rujuk kepada klinik swasta di mana pemeriksaan darah diambil dan lain-lain pemeriksaan. Kemudian doktor mengatakan saya ada kemungkinan terkena demam denggi. Jadi dia hantar saya ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Hesta di Kelang. Dan di sana saya diberi rawatan selama 24 jam sebelum diarahkan pulang dengan alasan oleh doktor sana saya hanya demam kuat, denggi pun tak ada. Tapi sebelum pulang saya dilakukan swab test lah. Saya pulang ke rumah. Kemudian sewaktu berada di rumah saya dapati keadaan saya tidak berubah, malahan ada tanda-tanda yang semakin teruk. Keesokannya saya tak mampu bertahan, saya tumbang, istilah tumbang ataupun pengsan di dapur. Dan selepas itu saya dibawa oleh ambulans setelah keluarga saya menghubungi ambulans dan saya dibawa sekali lagi ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Dan doktor melakukan lebih teliti di mana mereka mendapati saya COVID-19 tahap 4. Jadi selepas itu saya ditahan dan diberi rawatan selama 16 hari di hospital menggunakan oksigen. Tapi dalam tempoh rawatan saya nak maklumkan pengalaman saya amat teruk untuk saya ceritakan, dan saya doakan anda semua tidak dijangkiti COVID-19. Di mana seminggu yang pertama adalah serangan COVID yang paling terkesan dalam diri saya, apabila nafas saya hanya setinggal seinci dan alat gas tersebut tidak boleh lekang daripada hidung saya. Walaupun untuk ditukar sekejap, maksud saya jika jururawat mencabut dan untuk menukar mungkin ada gangguan sedikit, waktu itu pun saya tidak boleh dan saya akan hilang nafas. Jadi saya amat bergantung pada oksigen. Itu yang saya alami. Dan lain-lain saya tidak dapat tidur kerana gangguan dari segi dari segi gangguan luar yang sepatutnya tak ada. Bila saya nak tidur macam ada satu gangguan yang menusuk dalam paru-paru saya hingga saya terbangun sakit. Jadi itu dalam seminggu dalam keadaan macam tu yang saya tak boleh tidur pun hanya sekejap. Kemudian ada lain-lain yang boleh saya tumpangkan untuk cerita di sini. Situasi di ward saya sana amat menggerunkan. Menggerunkan ialah kerana saya diletakkan di tempat yang terakhir untuk pesakit COVID-19, di mana saya boleh ceritakan di sebelah kanan saya berakhir dengan meninggal, di sebelah kiri meninggal, di hujung kaki saya meninggal, di hujung kepala saya meninggal. Jadi gambaran yang saya boleh ceritakan amat padat di sana, dan pesakit ada yang duduk atas kerusi beberapa hari, termasuk di atas lantai. Jadi saya kategori kritikal, dapatlah katil. Jadi dalam tempoh 1 malam 2 malam tu 6 ke 7 mayat pagi akan dilalu di hadapan saya. Jadi ini situasi yang berlaku di Kelang. Okey, saya lihat keadaan seolah-olah tak terkawal. Di mana petugas-petugas saya cukup respect dengan mereka, ke hulu, ke hilir, ke kanan, banyak pesakit dekat sana. Jadi untuk mereka mengawal keseluruhan mungkin agak tak terkawal.
Tapi daripada segi tugas, mereka telah bertugas yang saya yakin 100% ataupun lebih daripada 100% yang mereka telah korbankan. Cuma pesakit COVID yang terkorban memang ramai, dan saya harap anda bukan orang yang selepas ini. Itulah doa saya. Jadi sahabat-sahabat, untuk seminggu proses dia ada mungkin graf menaik seminggu tu terus dan kemudian mendata. Okey, dan kemudian selepas 10 hari barulah saya beransur pulih, badan beransur pulih. Okey, sampailah hari yang ke-16, hari yang ke-18 saya boleh pulang. Okey, dalam tempoh itu walaupun pulang, tapi saya perlu lagi makan ubat yang dibekalkan, ubat steroid untuk tenaga, untuk tulang, dan saya sendiri ambil masa 6 bulan seperti mana dikatakan oleh doktor untuk membaik pulih paru-paru saya, kesan daripada COVID-19. Jadi untuk info yang lain anda boleh jumpa saya lah kalau ingin cerita pengalaman. Terima kasih sahabat.